السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Dan hari ini kita sambung lagi tadabbur kita pada surah Al-Fatihah yang merupakan sebaik-baik surah dalam Al-Quran secara mutlak. Sama-sama kita baca dulu, kemudian kita tadabbur maknanya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Alhamdulillah, puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Sebelum ni kita dah baca tentang kelebihan alhamdulillah sebagai orang yang bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga dah baca tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Lalu hari ini kita nak sambung pada ayat Maliki Yaumiddin. Malik makna dia yang memiliki. Yaumiddin maknanya hari pembalasan. Cuma bila kita tadabbur, kita perhatikan makna dia, kenapa Allah guna dua kalimah yang berbeza yang menunjukkan ketuanan. Satu, Allah guna kalimah Rabb, menunjukkan Tuhan yang memiliki sekalian alam. Kan kita dah sebut Rabb tu Al-Malik Al-Mutasarrif, Tuhan yang memiliki dan menguruskan dia. Maka Allah Tuhan dan Tuhan sekalian alam. Makna Tuhan yang memiliki.
Tapi bila sampai pada Maliki Yaumiddin, Allah guna kalimah Malik, yang merajai hari pembalasan. Padahal dua-dua tu menunjukkan makna yang hampir-hampir sama. Apa rahsia dia? Pertama, kerana ini sebahagian daripada nama-nama Allah. Allah dialah Ar-Rabb dan Allah dialah Al-Malik. Dalam ayat yang lain, huwallahu alladzi la ilaha illahu Al-Malikul Quddus. Kerana Allah menamakan dirinya dengan Al-Malik. Jadi satu, sebab dia adalah nama Allah. Jadi Allah menggunakan ataupun menyatakan tentang dirinya dengan nama dan sifat-sifatnya. Jadi daripada surah Fatihah kita kenal Allah sebagai Rabbul Alamin, sebagai Ar-Rahman, sebagai Ar-Rahim dan sebagai Al-Malik. Itu dari sudut nama Allah. Adapun dari sudut maknanya, kerana Allah Subhanahu wa taala nak menunjukkan bahawa pemilikan raja di dunia tak sama dengan pemilikan dan merajai hari akhirat. Di dunia ni memang Allah Rabbul Alamin, tapi di dunia ni juga Allah bagi kesempatan bagi sebahagian daripada manusia, ada yang nak jadi raja, ada yang jadi ketua, ada yang jadi pemimpin, ada yang Allah angkat darjatnya lebih tinggi daripada sebahagian yang lain. Maka di dunia Allah guna nama Rabbul Alamin. Tapi di akhirat sudah tidak ada lagi orang yang berkuasa seorang pun selain dari Allah. Lalu Allah Ta'ala menggunakan nama Al-Malik menunjukkan dialah Allah yang merajai hari pembalasan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut dalam Quran, Yawma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adhina lahu ar-rahman wa qala sawaba. Pada hari akhirat, Yauma yaqumur ruh, berdirilah ar-ruh. Siapa dia ar-ruh? Malaikat Jibril. Wal malaikah, dan sekalian malaikat. Saffa, berbaris-baris. Malaikat berbaris-baris. Pada hari tersebut Allah Ta'ala kata apa? La yatakallamun, mereka tidak akan bercakap. Tak ada seorang pun yang bercakap. Illa man adhina lahur rahman, kecuali siapa yang Allah beri izin kepadanya untuk bercakap. Tak berani, seorang pun tak berani nak cakap. Ini bukan biasa-biasa, ini Rabb. Kalau biasa dunia kita panggil Rabbul Alamin, tapi pada hari akhirat Allah namakan dirinya sebagai Al-Malik, kerana pada hari tersebut satu orang pun tak berani nak angkat kepala depan Allah. La yatakallamuna illa man adhina lahu ar-rahman wa qala sawaba. Dan berkatalah yang benar, berkata sawab. As-sawab di sini ialah kalimatut tauhid. Mana hari itu orang berkata apa? Allah berkata tidak ada Tuhan dah hari ini melainkan Allah. Tidak ada dah yang merajai hari pembalasan melainkan Allah. Tak ada dah yang boleh tolong kami melainkan Allah. Wa qala sawaba, berkata yang benar. Kalau kita rujuk tafsir, kita dah baca dah sebelum ni tafsir surah An-Naba, maksud dia kalimatut tauhid, la ilaha illallah. Orang pada hari akhirat tak kenal dah Tuhan lain melainkan Allah. Dialah raja yang memiliki segala-galanya, tidak ada seorang pun daripada makhluk yang berani nak lawan dia.
Di dunia ni ada orang berani lawan Tuhan. Allah suruh dia tak dengar, Allah panggil dia tak datang. Padahal tak buat apa pun, duk lepak-lepak je. Bila dengar azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, duk lepak, duk kedai makan. Berani lawan Allah, lawan Tuhan. Sebahagian tu hari Jumaat lagi, tengah orang salat Jumaat, dia duduk kedai makan. Berani-beraninya, terang-terangan dia mengingkari kefarduan solat Jumaat. Padahal dia lelaki, duduk kedai makan tengah hari Jumaat. Orang tengah solat Jumaat, dia sedang minum kopi di kedai kopi, dia sedang makan kat restoran. Berani-beraninya dia berterang-terangan menunjukkan penentangan dia kepada Allah. Allah biar. Tapi pada hari akhirat, la. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala sebut, wa khasha'atil aswatu lirrahman fala tasma'u illa hamsa. Dan tunduklah, khasha'atil aswatu lirrahman, tunduklah segala suara pada hari akhirat. Fala tasma'u illa hamsa, dan kamu tidak dengar pada hari tersebut melainkan bunyi derak tapak kaki. Dalam surah Taha Allah Ta'ala sebut pada hari akhirat, waktu manusia bangun semua sekali, satu orang pun tak berani nak cakap. Yang dia dengar pada hari akhirat tersebut hanyalah bunyi derak tapak kaki orang berjalan. Seorang tak berani. Betul lah, Allah tu dia merajai. Merajai. Allah Ta'ala sebut, limanil mulkul yaum. Hari ni milik siapa hari ni? Hari ni milik siapa? Tak ada seorang berani jawab. Allah sendiri yang jawab. Lillahil wahidil qahhar. Hari ini milik Allah yang satu-satunya Tuhan dan satu-satunya Tuhan yang maha perkasa. Al-Wahidil Qahhar. Jadi sebab itulah Allah Ta'ala guna nama Malik dalam ayat ini. Pada urusan dunia hari ini Allah guna nama dia sebagai Rabb, menunjukkan dialah cipta dunia, dialah cipta langit, dialah cipta bumi, dialah cipta segala-galanya. Tapi bila hari akhirat Allah sebutlah Malik, kerana dia merajai hari tersebut. Dia yang akan mengadili manusia, dia akan bagi pahala, dia akan bagi dosa, dia akan audit manusia, dia hukum, dia hisab, dia semua sekali. Satu orang pun tidak akan terlepas dari pengadilan Allah Azza wa Jalla. Maka dia Malik, dia raja yang mengetahui segala-galanya. Adapun makna Yaumuddin dalam tafsir menyebut, ataupun sebut Ibnu Abbas sebut Maliki Yaumiddin yaqulu la yamliku ahadun ma'ahu fi dhalikal yaum hukman kamulkihim fid dunya. Satu orang pun tidak memiliki kekuasaan pada hari tersebut untuk menjatuhkan hukuman atau untuk meletakkan hukum seperti mana kerajaan-kerajaan yang ada di dunia. Di dunia lah ni dia ada kerajaan dia, tapi akhirat tak ada. Yaumuddin, adapun makna Yaumuddin adalah hari pembalasan. Daripada kalimah dana yadinu, dinan. Kalau dain, hutang. Kalau din, nama dia agama. Agama. Tapi dia juga bermaksud ad-din al-jaza'u wal hisab. Balasan dan juga perhitungan hisab. Allah Subhanahu wa taala sebut yauma idzi yuwaffihimullahu dinahumul haqq. Pada hari tersebut Allah Ta'ala akan membalas dinahumul haqq,
balasan yang sebenar. Hutang mereka sebenar ialah soal agama mereka. Jadi hari itu disebut hari pembalasan. Dan Allah Subhanahu wa taala ni dia memiliki hari pembalasan. Pada saat itu dia akan tanya. Dalam hadis menyebut dalam hadis as-sahihain dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an akhna'as min 'indallahi rajulun tasamma bimalikil amlak wala malik illallah. Nama yang paling tak comel, nama yang paling buruklah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nama yang paling tak elok di sisi Allah Subhanahu wa taala. Okey, ialah orang yang menamakan dirinya dengan Malikil Amlak, raja segala raja. Gelaran yang paling dia panggil Az-Zullah Wad-Di'ah, iaitu yang paling hina. Nama yang paling hina di sisi Allah ialah orang yang menggelarkan dirinya sebagai raja segala raja. Dalam hadis ni, Allah tak suka orang guna nama raja kepada sekalian raja. Kerana sesungguhnya yang merajai, tidak ada yang merajai sekalian raja melainkan Allah. Jadi kalau nak guna gelaran-gelaran tu, jangan guna gelaran-gelaran yang menyaingi gelaran Allah Subhanahu wa taala. Ni raja segala produk, raja segala produk tu dia guna. Raja segala raja, Malikil Amlak. Dalam hadis Allah Taala tak suka orang guna gelaran raja segala raja. Kerana yang merajai semuanya adalah Allah. Dan dalam hadis yang sahihain juga, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqbidullahu al-arda wa yatwi as-samaa'a biyaminih thumma yaqul, pada hari akhirat Allah menggenggam bumi dan menggulung langit. Allah genggam bumi. Yaqbid ni bahasa Arab, yaqbid, menggenggam. Wa yatwi, menggulung. Dalam ayat Quran, yauma natwi as-samaa'a ka tayyis sijilli lil kutub, hari di mana kami gulung langit seperti mana gulungan lembaran kertas. Kita gulung kertas lagu mana? Ada sijil, gulung. Allah Taala kata, kami gulung langit pada hari akhirat seperti mana kamu gulung lembaran kertas. Dia genggam bumi, dia gulung langit. Dalam hadis sebut biyamini, dengan yang kanannya, dengan kanannya. Wallahu ta'ala alam. Macam mana sifat dia? Cuma begitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut. Thumma yaqulu ana al-malik, kemudian Allah kata akulah raja. Aina mulukul ard, mana segala raja-raja dulu dunia? Mana Fir'aun, mana Namrud, mana king, mana queen, mana segala raja-raja dulu atas dunia yang merajai, yang meraja di dunia. Sampai kadang-kadang lupa kepada Allah. Sampai kadang-kadang dia rasa dunia ni dialah yang punya. Fir'aun, siapa dia rasa dia Tuhan. Namrud, dia rasa dia Tuhan. Lalu Allah Ta'ala tanya di akhirat, aina mulukul ard, mana hak dulu di dunia dulu dia berasa dia jadi raja.
Ada orang kata, aku tak apalah, tak raja, jadi Tuhan tak marahlah kat aku. Tak, Tuhan tanya lagi, ainal jabbarun? Mana yang al-jabbarun ni dipanggil orang yang gedebel. Tahu gedebel? Gedebel ni kalau nak kata Samsing tu nakal. Samsing ni jahat, perkataan Samsing tu. Gedebel ni bukan jahat juga. Orang gedebel ni tak semestinya dia jahat. Dia lah orang panggil, kalau ke tempat tu orang tunduk berlaku kat dia. Orang dengar cakap dia. Orang ni bukan raja, bukan Samsing, tapi di kampung tu ada masalah je, kalau orang rujuk kat dia selesai. Dia panggil gedebel. Maka orang ni memiliki pengaruh, memiliki kekuasaan. Allah Ta'ala kata, ainal jabbarun? Mana dia orang yang jabbarun? Dan ada juga orang yang sombong, tidak jadi raja, tidaklah memiliki pengaruh, tapi dia sombong, seolah-olah dialah raja, seolah-olah dialah memiliki pengaruh. Allah tanya dia juga di akhirat nanti, wa ainal mutakabbirun? Mana dulu orang yang sombong? Pasal apa? Allah nak membuktikan pada hari akhirat dialah Tuhan. Sebab tu hari akhirat ni tak ada seorang pun yang berani dia mengaku dia ni raja. Tak ada seorang pun mengaku. Allahu Akbar. Fa amma tasmiyatu ghairihi fid dunya bimalik fa ala sabilil majaz. Kama qala Allah Ta'ala, Inna Allah qad ba'atha lakum Taluta malika wa kana wara'ahum malikun idh ja'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum mulukan wa fi sahihain mathalul muluki 'alal asirrah. Adapun Allah memanggil raja-raja di dunia itu sekadar kiasan, majaz. Padahal mereka tidak merajai pun. Cuma Allah panggil sebagai majaz. Dalam hadis menyebut sepertilah mereka itu raja di kalangan hamba-hamba. Maknanya hak jadi raja atas dunia ni, raja dari sudut panggilan lah masa tu. Sedang mereka ni adalah yang diberi kekuasaan di kalangan para hamba. Maknanya semua tu hamba, cuma dilantik seorang jadi ketua. Jadilah panggillah dia ni. Sedangkan yang jadi ketua tu pun masih lagi hamba kepada Allah. Jadi dia bukan raja segala. Yang raja segala raja ni Allah. Dan pada hari akhirat dia akan menghitung kita semua, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Maka beruntunglah orang yang hari ini dia tunduk kepada raja segala raja, dan dia mencari kedudukan di sisi raja sekalian raja, dan dia mencari redha daripada raja sekalian raja, kerana pada hari tersebut tidak ada yang merajai melainkan Allah. Dan siapa yang hari ini cari kedudukan di sisi raja yang merupakan majaz, yang sekadar pada nama, ataupun yang memiliki sedikit kekuasaan di dunia, maka pada hari tersebut, pada hari akhirat, raja yang dia sanjung, dia puja, dia cari kedudukan di sisinya, dia bangga bila dapat pangkat daripada dan gelaran daripada sang raja, pada hari akhirat nanti semua hak dia laburkan untuk dia dapat kedudukan di sisi raja di dunia, maka tidak lagi berguna di hari akhirat kelak. Jadi yang paling kita nak ialah orang yang duduk ada kedudukan di sisi raja segala raja. Walaupun dunia ni dia adalah hamba. Bagi contoh, bandingan Bilal bin Rabah dengan tuan dia Umayyah bin Khalaf, hak seksa dia.
Bandingan Bilal, hamba berkulit hitam. Umayyah bin Khalaf, orang bangsawan. Pada pandangan manusia, siapa mulia, siapa hina? Pandangan manusia masa tu, Umayyah bin Khalaf tuan. Pakaian cantik, hebat, ada harta, kekayaan, bangsawan di kalangan Quraisy. Bilal siapa? Bilal hamba berkulit hitam. Tapi di sisi Allah, siapa mulia? Bilal lebih mulia daripada Umayyah. Sebab apa? Dia memiliki kedudukan di sisi raja sekalian raja. Seorang sahabat Nabi, nama dia Zuhair bin Haram. Zuhair bin Haram ni, dia orang Badui. Tahu Badui? Orang kampung. Orang kampung kita boleh kira lagi. Kalau orang kampung Arab ni Badui, kita panggil Badui. Dia duduk pada pasir. Duduk pada pasir, duduk dalam kemah, pera kambing, pera unta, minum susu unta, makan apa yang ada. Badui. Kadang-kadang pakaian dia kusut masai, berdebu, bau. Orang Badui. Maka salah satu daripada mereka namanya Zuhair bin Haram. Dia ni datang ke Madinah. Kadang-kadang dia datang ke Madinah. Dia kampung jauh, luar daripada kota Madinah. Dia datang kadang-kadang dalam kota Madinah. Tujuan dia untuk jual hasil-hasil daripada ternakan dia. Bawa kambing, bawa unta, bawa gapo-gapo ada di Badui, di kampung dia tu, mari jual di Madinah. Dan bila sampai ke Madinah, dia ni suka jumpa Nabi. Dia hantar barang, bagi hadiah kat Nabi. Daripada kampung dia bagi kat Nabi. Satu hari bila dia pergi Madinah, dia pergi cari Nabi, rumah Nabi tak ada. Dia pergilah ke pasar. Tengah-tengah dia mari ke pasar, tiba-tiba ada orang mari peluk dia daripada belakang. Peluk dia mari daripada belakang, dia duduk tengah berniaga tu. Orang tu kata, jual, jual, jual. Siapa nak beli hamba? Siapa nak beli hamba? Orang peluk dia, orang jual dia. Engkau dia Badui. Dia marah kali-kali ke belakang, ingat nak marah. Dia tengok-tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zuhair bin Haram. Dia tengok-tengok ke Nabi. Dia kata, Rasulullah jual aku. Tak ada orang nak beli aku ya Rasulullah. Aku ni tak laku. Dia kata apa? Kalau mau jual aku, tak ada orang nak beli Rasulullah. Aku ni tak laku, tak ada harga aku. Nabi jawab ke dia apa? Tapi di sisi Allah, kamu bukan tak laku. Anta indallah lasta bikasil. Di sisi Allah, kamu bukan tak ada nilai. Kamu sangat bernilai di sisi Allah. Manusia je tengokmu tak ada nilai. Tapi di sisi Allah, kamu sangat bernilai. Siapa ni? Zuhair bin Haram. Kita nak macam tu, tuan-tuan. Biarlah manusia pandang kita dengan pandangan yang hina. Orang caci, orang cemu, orang maki, orang cela. Orang anggap tak ada apa-apa. Biarlah. Kita tak ada pangkat, tak ada nama, tak ada kedudukan, tak ada darjat. Mungkin tidak dikenali pun di kalangan masyarakat. Tapi di sisi Allah, Allah kenal kita. Malaikat di langit kenal. Kita minta, kita harap lagu tu, tapi kita tak tahulah. Sehinggalah kita mati baru kita tahu kedudukan kita. Seorang sahabat tabi'in, masyhur kisah dia. Siapa dia? Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni. Apa Nabi pesan? Umar jumpa radhiyallahu anhu. Akhir sekali jumpa. Dia duduk mana kah? Siapa? Uwais Al-Qarni. Dalam kafilah dagang, duduk jaga unta, duduk cuci. Duduk cuci kata barang-barang. Jadi budak. Jadi kuli dan satu kafilah dagang daripada Yaman mari nak buat haji ke Mekah. Dia je jaga unta, dia je cuci barang, dia jadi kuli. Tapi dia adalah orang yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk diminta daripadanya doa, sehingga Umar radhiyallahu anhu menangis minta dia mendoakan Umar.
Siapa dia? Uwais Al-Qarani. Orang yang memiliki kedudukan di sisi raja sekalian raja. Hak ni hak paling untung tuan-tuan. Paling untung sekali, paling untung orang yang ada kedudukan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Cara mana kita nak dapat kedudukan? Taatlah kepada dia, beriman kepadanya, taat kepadanya. Buat hak dia suruh, tinggal hak dia larang. Dan tidak mensyirikkan dia dengan sesuatu. Ayat yang seterusnya ialah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ini ayat yang super penting, paling penting, yang paling utama dalam surah Al-Fatihah. Di sini adalah ayat inilah ayat yang paling utama. Dan di atas ayat inilah kita semua hidup, dan atas ayat inilah kita akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dia? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Kita dah baca sebelum daripada ni hadis di mana Allah Subhanahu Wa Taala bila hamba ni baca Al-Fatihah maka Allah akan jawab bacaan dia. Bila hamba ni baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah Ta'ala kata apa? Hamidani abdi, hambaku dia memujiku. Bila hamba tu baca Ar-Rahmanir Rahim, Allah pun jawab Athna alayya abdi, atau majjadani abdi, hambaku dia puja aku. Kemudian bila dia kata Maliki Yaumiddin, Allah jawab hambaku mengagungkan aku. Bila sampai pada ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, okay? Bila dia kata Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah pun jawab Hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Inilah dia perjanjian antaraku dengan hambaku. Kita ni ada satu perjanjian dengan Allah. Ikrar kita depan Allah Subhanahu Wa Taala bahawa kita mengaku dia Tuhan kita dan kita tidak akan sembah melainkan dia. Ini antara kita dengan Allah. Ikatan antara kita dengan Allah duduk sinilah. Ikrar kita antara Allah, inilah dia. Ya Allah, hanya kepada Engkau kami menyembah, hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Dan atas dasar apa panggil? Inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan oleh Allah mengajak manusia menyembahnya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dan inilah yang kita panggil tauhid uluhiyah, tauhid penyembahan. Kalau Rabbul Alamin kita panggil tauhid rububiyah, itu tauhid mengesakan Allah dari sudut makrifah, ketuhanannya sebagai seorang Tuhan, sebagai Tuhan yang esa, yang merajai dan menguasai sekalian alam. Tapi bila tauhid uluhiyah berarti dari sudut hamba kepada Tuhan, dia kata hak ni rububiyah ni daripada atas ke bawah, yang merajai, menguasai, bagi nikmat dialah, bagi nyawa dialah, bagi sihat dialah, bagi sakit dialah, bagi manfaat dialah, bagi mudarat dialah. Daripada Allah kepada makhluk, semua nikmat yang kita dapat ni datang dari Allah. Tauhid uluhiyah pula daripada hamba kepada Allah. Penyembahan kita, ibadat kita, sembelihan kita, zikir kita, doa kita, hanya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Batu dia tauhid dua hala.
Satu hak Allah ke atas hamba, satu hak hamba kepada Allah. Allah kepada hamba, hak dia buat ni dia berlaku. Hamba kepada Allah dah kita tahu dia belaka, janganlah kita minta melainkan daripada dia. Walladzina tad'una min dunillah ma yamlikuna min qitmir. Selain daripada Allah yang kamu duk suruh tu, hak jadi Tuhan lain, Tuhan palsu tu, tidak memiliki walaupun orang panggil selaput kulit kurma. Kulit bawang, bahasa kita kulit bawang yang paling nipis sekali. Orang Arab kulit kurma tu, kulit biji kurma. Biji kurma, ambil biji kurma, kulit dia tu. Hak nipis tu, hak tu pun makhluk ni tidak ada kekuasaan padanya. Jadi kita ni dengan Allah kena tidak menyembah melainkan dipanggil tauhid al-ibadah. Dinamakan juga sebagai tauhid al-ibadah, iaitu dari sudut ibadat kita tidak menyembah melainkan hanya kepada Allah. Segala bentuk ibadat, iyyaka na'budu, makna segala bentuk ibadat. Apa yang nama ibadat kita tidak sembahkan dia kepada Allah melainkan kepada Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami minta pertolongan, juga kita tak minta tolong dari pertolongan yang bersifat ketuhanan melainkan kepada Allah. Hari ini duduk heboh isu sehari dua hari ni tentang ada orang mengajak manusia minta kepada Allah melalui makhluk. Minta kepada Allah melalui perantaraan makhluk. Apa hukum dia? Apa maksud minta kepada Allah melalui perantaraan makhluk? Sebagai contoh, dia pergi kepada kubur-kubur keramat, dia doa, ya Allah, dengan kemuliaan tuan kubur ni, tuan kubur ni, maka bantulah aku. Minta kepada Allah melalui perantaraan. Tapi ada setengah tu melampau sampai peringkat dia bukan minta lagu tu. Dia mula-mula lagu tu, lama kelamaan dia sebut nama, wahai Syekh, tolonglah kami. Dia menganggap Syekh ni akan minta kepada Allah, lalu dia sebut nama Syekh saja. Wahai Syekh, tolong kami, wahai Syekh, tolong kami. Mula-mula perantara, lama-lama dia jadi berhala. Bahasa mudah lah. Sebab perkara ni dah berlaku dah zaman dulu-dulu. Kalau kita baca dalam surah Nuh, dalam surah Nuh Allah Ta'ala sebut beberapa nama. Waddan, Suwa'an, Yaghutha, Ya'uqa wa Nasra. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dalam surah Nuh. Siapa sebenarnya mereka ini? Siapa sebenarnya Waddan, Suwa'an, Ya'uqa, Yaghutha wa Ya'uqa wa Nasra? Siapa sebenarnya mereka ini? Tuan-tuan boleh rujuk dalam surah Nuh. Nombor ayat 23. Wa qalu la tadharunna alihatakum, dan pemimpin-pemimpin mereka berkata, menghasut, janganlah kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu. Wala tadharunna wadda wala suwa'a wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra, dan janganlah kamu tinggalkan penyembahan Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq wa Nasr. Siapa ni? Apa dia ni? Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq, Nasra. Kalau kita baca tafsir, ini adalah orang-orang soleh yang ada dalam umat Nabi Nuh alaihi salam.
Bila orang ni mati, maka orang buat patung sebagai kenang-kenangan. Orang ingat dia, orang muliakan patung ini. Matilah generasi pertama, mari generasi yang kedua, dia kata nenek dan moyang kami dulu memuliakan patung ni. Jadilah marilah sama-sama kita muliakan patung ni. Dia pun mula letak pada kedudukan yang mulia. Malah bila dia berdoa kepada Allah, dia sebut nama fulan bin fulan ni sebagai perantara antara dia dengan Allah. Mati generasi yang kedua, maka dia kata nenek moyang dulu dan kami dulu dia berdoa minta dengan patung. Akhir sekali mereka tidak lagi berdoa kepada Allah, tidak lagi menyembah Allah, sebaliknya menjadikan patung-patung orang saleh ni sebagai Tuhan sembahan mereka. Sebab tu doa ni tuan-tuan, jangan pergi kepada selain Allah. Sebab Nabi kata ad-du'a huwal ibadah. Doa tu ialah ibadah. Maka seperti mana doa tu ibadah, sujud pun ibadah. Jadi sujud tidak boleh seorang tu sujud kepada selain Allah, begitulah juga doa tidak boleh didoa kepada selain Allah. Habis tu dok minta tolong dengan orang lain dalam urusan dunia tu. Kita minta tolong dia hantar kita pergi sekolah, minta tolong buat kerja tu. Itu minta tolong dalam kadar kemampuan manusia, makhluk, tak ada masalah tu. Hak ni minta rezeki, minta hajat. Siapa dia tempat kita minta sepatutnya benda ni? Allah. Kalau tiba-tiba dia pergi kepada satu pokok, dia minta pada pokok tu, aku nak jodoh, aku nak zuriat, aku nak kerja. Atau ada setengah orang pergi ke Telaga Mahsuri, pergi hantuah, sebut hajat-hajat dia. Ada setengah orang tu pergi berendam dekat Tasik Dayang Bunting, dekat Langkawi sebab nak anak. Ada Tasik tu ada kuasa? Tak ada. Habis tu meminta dengan dia, kenapa? Siapa yang meminta kepada selain Allah, maka dia telah meletakkan kekuasaan Allah pada makhluk, dan itu Allah sangat murka. Dan ia melanggar perjanjian antara kita dengan Allah, di mana Allah Ta'ala kata apa? Allah suruh kita kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan inilah dakwah Nabi, tuan-tuan. Nabi SAW datang kepada umat ni, tujuan dia ni lah. Orang kafir dulu ada patung-patung berhala banyak zaman dulu. Macam mana dulu Nabi Ibrahim bina Kaabah? Islam agama Nabi Ibrahim, millati abina Ibrahim, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin, kata Allah. Ibrahim ni tak pernah jadi orang musyrik, tak pernah Nabi Ibrahim jadi orang musyrik. Dia bina Kaabah. Tapi kenapa selepas daripada Nabi tawan kota Mekah, Nabi keluarkan 360 berhala daripada Kaabah? Macam mana asal usul dia? Perantara. Ada seorang nama dia Amru bin Luhai Al-Khuzai. Dia pergi ke Syam, dia tengok patung berhala, dia kata, elok juga dia orang ni semua. Dia balik patung tu tak depan Kaabah. Jadi dia menghadap Kaabah, tapi depan dia ada patung. Dia menghadap Kaabah, depan dia patung. Bermula dengan satu patung, tambah 2 patung, 3 patung, 4 patung, sampai 300 patung. Setiap hari dia sembah Tuhan yang berbeza, padahal depan dia Kaabah. Syirik kepada Allah. Bermula dengan apa? Perantara. Sebab tu Nabi nak buang benda ni, tinggalkan, minta dengan Allah. Nabi kata idza sa'alta fas'alillah, mau minta apa-apa minta dengan Allah. Allah Ta'ala kata kepada kita, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku nescaya aku makbulkan, aku tunaikan permintaan kamu. Allah suruh minta dengan dia, Nabi suruh minta dengan dia. Tiba-tiba ada orang mari ajak kita minta melalui perantara kepada Allah Subhanahu wa taala. Hak minta melalui itu, minta dengan Allah melalui perantara boleh kira sikit lagi. Tapi
Akhirnya dia akan sampai ke natijah minta dengan perantara tu lupa. Orang Kristian dulu dia menyembah Allah, dia kata Isa, Jesus anak Tuhan. Lama-lama hak Tuhan betul dia tak sebut pun. Dia sebut Jesus. Oh Jesus. Ada masalah. Dia sebut Godfather ke dia sebut Jesus? Jesus. Bila minta keselamatan daripada sesuatu, dia sebut Godfather ke hak Allah tu ataupun Jesus? Dia sebut Jesus. Sikit-sikit Jesus. Sikit-sikit Jesus. Pasal apa? Dia sudah menjadikan Nabi Isa yang asalnya perantara mereka antara mereka dengan Allah, akhirnya dia hanya minta kepada Jesus. Orang Syiah minta dengan Husain. Ahli sunnah sepatutnya dia tak minta melainkan kepada Allah. Sebab apa? Ayat Quran ni bagi tahu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini akidah kita, inilah hakikat dan inilah tanggungjawab kita yang paling utama. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Wallahu ta'ala alam. Kita berhenti setakat tu dulu. Besok insya-Allah kita sambung lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.